kasih Datuk Yang Ketua, Datuk Pengerusi. Maaf. Saya ingin menyentuh tentang perkara 40,000 atau 40100 pembangunan perindustrian di bawah Kementerian International Trade and Industry. Perkara pertama, hanya dua perkara saja. Perkara yang pertama adalah mengenai approve permit AP. Setiap tahun kementerian mengeluarkan lebih kurang 60,000 lebih AP kepada pihak pengimport kereta. Dan tahun ni, bagi tahun depan, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan dalam ucapan bajet dia bahawa setiap AP yang dikeluarkan akan dikenakan kos sebanyak RM10 setiap AP. Ini adalah satu langkah yang ke arah yang betul, iaitu AP ini tidak patut diberikan secara percuma kepada pihak pengimport kereta yang mendapat keuntungan yang lumayan daripada pengimportan kereta dengan AP yang dikuasai oleh mereka. Tapi soalan saya adalah kenapa kerajaan tidak mengambil cadangan untuk melelongkan AP ini. Sebab harga pasaran AP ini, setiap AP ini adalah lebih kurang RM40,000 dan boleh jadi lebih tinggi. Kalau RM40,000 boleh dapat dicapai, hasil yang dapat dikutip oleh kerajaan bagi semua AP yang dikeluarkan adalah lebih kurang RM2.4 bilion. Sekarang RM10,000 hanya dapat mengutip lebih kurang RM600 juta. Kenapa kerajaan tidak mengambil langkah untuk melelongkan AP ini supaya hasil bagi kerajaan yang amat berkekurangan pada tahun depan akan dapat ditingkatkan dengan sebanyak lebih kurang RM1.8 bilion lagi. Kita nak kemukakan cukai baru kepada kredit 500 juta dapat dikutip. Kita nak kemukakan cukai baru kepada hartanah, penjualan hartanah, lebih kurang 500 juta juga boleh dikutip. Kalau kita hapuskan cukai-cukai ini dan kita lelongkan AP saja, kita akan mendapat hasil yang melebihi RM1.8 bilion. Jauh lebih banyak daripada cukai-cukai yang lain. So kita nak tahu kenapa kerajaan tidak melelongkan AP ini. Dan kalaulah kita nak lelongkan AP ini, sepatutnya kita tak payah tamatkan polisi AP. Sebab kalau 60,000 AP dikeluarkan untuk mengawal pengimportan kereta dan dilelongkan secara terbuka, polisi ini dapat diteruskan. Sebab kita pun nak hadkan berapa kereta import boleh masuk. Tapi kita boleh teruskan polisi ini supaya kerajaan dapat teruskan mendapat hasil yang mencukupi daripada AP. So, kita harap kerajaan akan mengambil timbang tentang perkara ini dan polisi ini pun telah dilaksanakan secara successfully di negara-negara seperti Singapura melalui prinsip COE di mana kalau demand tinggi harga AP naik, kalau demand rendah harga AP turun. So kita harap kerajaan akan dapat mempertimbangkan perkara ini. Perkara yang kedua adalah mengenai Convention Trade Center. Convention Center yang terbesar di Malaysia yang kini baru yang semalam ada dikemukakan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya nak minta tanya, apakah rasional projek ini telah pun ditawarkan kepada Nazar TTDI untuk membina? Kalau mengikut top property developers yang disenaraikan oleh The Age setiap tahun, Nazar TTDI tidak masuk pun dalam top 15 yang ada dalam senarai tersebut, yang termasuklah Sime Darby, SP Setia, Sunway City, IGB dan lain-lain. Apakah yang istimewa, apakah yang special yang hanya Nazar boleh buat yang menyebabkan projek ini ditawarkan secara rundingan terus dan tidak mempunyai open tender, tender terbuka ataupun tender terhad pun tak apa, asalkan ada tender untuk membuat perbandingan. Perkara ini tidak ada tender langsung dan kita pun nak tanya kenapa pembinaan projek ini dibayar dengan tanah
dan bukan dengan cash. Sebab kalau bayar dengan tanah, ada dua masalah. Satu, ini bukan saja satu perkara tidak ada open tender, dua perkara tidak ada open tender. Yang pertama, pembinaan convention center tidak ada open tender. Yang kedua, penjualan tanah tidak ada open tender. Dan saya nak apa tu? Saya nak mana pergi? Saya nak quote balik Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan kita yang apa yang dia sebut pada tahun lalu bulan November 2008. Dia kata open tenders dengan izin, open tenders to ensure transparency and value for money as well as to generate more income will be the way forward for the government. Deputy Prime Minister Datuk Seri, masa tu Deputy Prime Minister, Datuk Seri Najib Tun Razak said the government will ensure a large portion of the government's procurement will be via open and restricted tender. Dan dia kata, Najib said, the government planned to maximize income on all its existing assets, including parcels of land that have not been developed via tender. And ini termasuklah tanah yang telah pun diberikan kepada Nazar TTDI di kawasan Hartamas, satu prime rent yang cukup mahal. Dan tahun ini juga di bulan April, beliau berkata, this method of direct negotiations of awarding contracts should be replaced with open and restricted tenders. Opting for tender system will curb corruption and bring back the people's confidence in the government. So kita nak tanya kenapa MITI, Kementerian MITI tidak mematuhi apa yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan perkara ini telah pun ditawarkan kepada pihak Nazar TTDI tanpa seberang tender. Dan kalaulah tender tidak dapat diadakan, okay, boleh tak Kementerian MITI mengemukakan, membentangkan semua perkara mengenai projek ini kepada pihak Parlimen supaya kita dapat melihat secara telus cara rundingan ini telah pun diadakan dan cara kontrak ini telah pun ditawarkan kepada pihak Nazar. Sebab kita tak nak nampak lagi sekali lagi ada projek-projek seperti PKFZ di mana semasa ditawarkan semuanya okey, bila jawapan diberikan di Parlimen semuanya telus, semuanya okey, tetapi 6 tahun kemudian masalah menjadi besar. Projek yang bernilai 1.8 bilion telah meningkat kepada setinggi 12.5 bilion. Cepat. Saya nak tanya Yang Berhormat PJ Utara, adakah convention ini perlu? Sebab saya tengok sekarang PJ Putrajaya Convention Center dan juga KLCC Convention Center tak dapat guna sepenuhnya. Adakah convention yang baru ini perlu didirikan? Ini adalah satu perkara yang benar bahawa Pusat Convention Putrajaya ini kos pembinaannya pun lebih kurang 600 juta, dan pada tahun ini hasil yang dikutip oleh Pusat Convention Putrajaya adalah hanya 2.5 juta ringgit saja. 2.5 juta ringgit saja. Iaitu kalau diteruskan, kita perlu 300 tahun. 300 tahun to break even. Dan itu pun jika tidak ada maintenance cost langsung. Kalau tak ada maintenance cost, kalau tak ada staff, 2.5 juta, 300 tahun, selepas 300 tahun, kita mendapat balik wang capital kita. So, kalau macam tu, mengapa kita masih lagi terus membina convention center di sekeliling Lembah Kelang, yang kita pun sudah ada banyak convention center Sime Darby, Kuala Lumpur City Center dan lain-lain. So, itu saja. Terima kasih, Datuk.